Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari pemilihan PKR, isu yang paling hangat di media sosial ialah kononnya Rafizi Ramli dikhianati. Sehingga satu daripada tulisan yang menarik perhatian saya ialah datang daripada Awang Matali di Facebook. Beliau menulis, akhirnya Rafizi Ramli dikhianati. Menurut hantaran beliau, Rafizi Ramli pada tahun 2018 pernah menyatakan di hari pembebasan Anwar Ibrahim, pada tempoh hari, saya jarang menitiskan air mata, tetapi saat itu saya tidak malu untuk bergenang air mata. Kerana akhirnya Allah telah berikan kelapangan kepada beliau pada usia 71 tahun, kata Rafizi. Saya terjun bersama arus reformasi pada umur 21 tahun. Pada kali pertama beliau dipenjarakan. Pada kali kedua beliau dipenjarakan, saya turun sama berdepan dengan penjara, kata Rafizi. 20 tahun adalah masa yang cukup panjang dan dalam satu perjuangan yang hampir tidak membawa apa-apa ganjaran, kecuali mengajar saya erti setia kawan, prinsip, kebenaran dan pengorbanan. Kepada adik-adik yang muda, bacalah asal-usul perjuangan reformasi ini untuk menghargainya, kata Rafizi. Saudara, yang paling banyak trending ataupun paling viral di media sosial ialah menyebut tanda pagar Rafizi Ramli dikhianati. Benarkah Rafizi Ramli dikhianati dalam pemilihan PKR itu sehingga beliau kalah? Beberapa pendapat boleh kita ambil. Antaranya adalah tidak munasabah untuk mempersalahkan tindakan Nurul Izzah Anwar bertanding dalam pilihan raya pemilihan PKR itu. Kerana menjadi hak Nurul Izzah Anwar untuk sama-sama bertanding merebut jawatan. Tidaklah adil untuk Nurul Izzah Anwar gara-gara beliau lahir sebagai anak Anwar Ibrahim, tidak pula boleh bertanding. Selain daripada itu, kita pun boleh menilai, kata netizen, bahawa Nurul Izzah Anwar, walaupun tiada Anwar, beliau masih tetap mempunyai aura, mempunyai kekuatan dan masih dilihat sebagai seorang yang luar biasa. Kentalnya semangat Nurul Izzah berjuang dapat dilihat ketika Anwar Ibrahim dipenjara. Jadi boleh dikata walaupun tiada Anwar, Nurul Izzah tetap menjadi putri reformasi. Walaupun begitu, ramai juga netizen masih terus melaungkan, menulis di media sosial menyatakan benarlah Rafizi Ramli dikhianati. Ini kata mereka apabila pada mulanya Rafizi Ramli dikabarkan akan mendapat laluan lebih mudah untuk menjadi timbalan Presiden PKR. Sebelum ini pernah dinyatakan bahawa Rafizi Ramli akan diusahakan untuk dapat naik sebagai timbalan Presiden tanpa lebih susah. Tapi malangnya akhirnya Rafizi melalui satu ranjau yang sangat besar. Bahkan di dalam pengakuan dan di dalam kempen Rafizi, tanpa berlapik-lapik, Rafizi menyatakan bahawa beliau seakan-akan sudah ditakdirkan untuk kalah dan semuanya disusun seolah-olah untuk mengalahkan beliau. Pengakuan Rafizi itu luar biasa. Tular juga di media sosial menyatakan bahawa Rafizi Ramli cukup kecewa dan protes. Dan ada yang kata memang 80% atau 90% Rafizi Ramli akan meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Manakan tidak, kekecewaan Rafizi memang berasas. Bayangkan beliau sebagai ahli parlimen, beliau sebagai menteri, kalah kepada Nurul Izzah Anwar yang bukan seorang menteri, bukan ahli parlimen. Tapi
apakan daya. Nasi sudah menjadi bubur. Kalah tetap kalah, menang tetap menang. Jadi pada pendapat Anda, benarkah Rafizi Ramli dikhianati? Kata Jeno NGO, memang ada hal yang berlaku dalam PKI ini kali ini. Sebab striker PKR sudah tidak bermain lagi. Ada hikmah di sebalik hal ini, kata Steve Liu. Steve Liu, you absolutely right. Two genders reality favors, kata Henry. Seorang lagi menyatakan bahawa Rafizi Ramli tetap menjadi seorang figura PKR yang disegani dan ditakuti oleh kawan dan lawan. Memang sukar untuk menyatakan kebenaran walaupun ia pahit. Pahit untuk ditelan dan diterima yang terciduk. Nervin kata adat pertandingan ada menang dan ada kalah. Kata Henry, ya ini satu pemikiran yang positif. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Timbul ura-ura paling panas sekarang, Rafizi Ramli akan menghilang daripada PKR. Sehingga menimbulkan ketakutan yang besar dalam kalangan kepimpinan, terutamanya Saifuddin Nasution Ismail. Beliau dapat merasakan kalau Rafizi terlalu marah, terlalu merajuk dan wujud protes dalam diri beliau, dalam dunia politik apapun boleh berlaku. Saya rasa paling teruk sekali yang boleh dilakukan oleh Rafizi Ramli ialah beliau akan bersara dalam dunia politik. Beliau tidak akan menyertai politik lagi dan berehat sekejap. Sudah ada contoh dalam dunia politik yang paling merugikan, ialah Khairi Jamaluddin dan juga Sahrir Hamdan. Kedua-dua pribadi ini mempunyai potensi yang besar dalam dunia politik, khususnya Khairi Jamaluddin. Beliau diramalkan dan dijangkakan akan menjadi Perdana Menteri yang seterusnya dalam tempo tidak lama lagi. Namun demikian, tindakan beliau protes, dipecat daripada UMNO, menyebabkan beliau keluar sekejap, berehat sekejap, dan tidak lagi melibatkan dalam dunia politik secara aktif. Jadi, adakah itu pun akan berlaku terhadap Rafizi Ramli, yaitu protes dan berehat sebentar? Adakah Rafizi Ramli akan bertindak begitu? Untuk Rafizi Ramli bertindak mengkhianati parti, menyertai parti-parti yang lain, yang mana sekarang ini ada sudah yang bertindak memancing beliau, saya rasa Rafizi Ramli bukan seperti Azmin Ali. Rafizi tidak seperti Azmin Ali yang sanggup mengkhianati parti PKR. Begitu juga seperti contohnya Khairi Jamaluddin. Beliau lebih sanggup berehat sekejap daripada menyertai mana-mana parti lain kerana beliau masih sayang dengan parti UMNO yang telah mula mengangkat dirinya sebagai ahli politik sekarang. Hari ini kita dikejutkan dengan pendedahan bahawa Saifuddin Nasution Ismail takut kehilangan Rafizi. Jadi memang ada pemimpin-pemimpin tertentu dalam parti PKR yang dapat menghidu bahawa kekalahan Rafizi memberikan kesan yang besar terhadap Rafizi dan PKR. Menteri Dalam Negeri berkata perasaannya bercampur baur usai pengumuman keputusan pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR yang memihak kepada Nurul Izzah Anwar. Saifuddin Nasution Ismail mengakui takut kehilangan Rafizi Ramli dalam PKR. Berucap di Kongres Nasional Parti itu, atas kapasiti sebagai Setiausaha Agung Pakatan Harapan PH, Menteri Dalam Negeri berkata perasaannya bercampur baur usai pengumuman keputusan pemilihan jawatan timbalan Presiden PKR yang memihak kepada Nurul Izzah Anwar malam tadi. Ketika yang menang sedang sambut gembira, saya memilih untuk menemani saudara Rafizi turun pentas. Saya hantar ke kereta berpeluk dan saling minta maaf. Dan saya akui saya takut kehilangan beliau dalam parti kita, kata bekas Setiausaha Agung PKR. Nurul Izzah memperoleh 9.803 undi sekaligus diumumkan pemenang
dalam persaingan 1 lawan 1 merebut jawatan timbalan presiden. Sementara itu, Saifuddin berharap Rafizi dapat meneruskan sumbangan kepada parti walaupun kalah jawatan nombor 2 parti. Kita harap sahabat kita Rafizi diberi kesehatan baik, dilembutkan hati dia untuk terus beri sumbangan dalam parti kita, katanya. Saifuddin juga tidak menolak akan ada ahli PKR yang terasa dengan kekalahan Rafizi pada pemilihan kali ini. Bagaimanapun beliau percaya, Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR akan memikul tanggung jawab yang berat itu. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda.